Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya dalam Sembang Al-Quran. InsyaAllah kali ini kita akan sembang sikit mengenai ayat Al-Quran yang boleh menjinakkan singa. Pertama-tamanya, satu ketika Ummu Abdillah baru sahaja terlepas dari ditahan Umar. Ditanya baki 82 orang yang terlibat dalam hijrah Habsyah. Bagaimana kau boleh terlepas daripada Umar? Malah Umar siap doakan keselamatan Ummu Abdillah. Sahabat lain berkata, mungkin Umar nanti masuk Islam sebab kamu. Gila ke? Kalau Umar masuk Islam, mesti unta ni pun masuk Islam. Nak kata mustahil Umar masuk Islam. Umar dah mula pelik. Agama apa ni? Sampai ibu dokong anak naik bukit bagai semata-mata nak bawa keimanan. Keesokan harinya, Umar siap pakai baju perang, bawa dia punya pedang nak pergi bunuh Nabi. Kali ni Umar memang bertekad nak bunuh Nabi. Ada dua orang sahabat yang terkenal, kalau berburu, haiwan buruannya adalah singa. Hamzah dan Umar. Umar ni balik berburu bawa singa. Punya berat singa tu, dia angkat sebelah tangan je. Sebelah tangan dia bawa pedang. Cuba bayang, confirm penuh bergaya kan? Sampai Umar digelar sang singa padang pasir. Dipendekkan cerita, dalam perjalanan dia dapat tahu adiknya Fatimah dan adik iparnya Sa'id bin Zaid telah masuk Islam. Lantas dia tukar haluannya pergi ke rumah adiknya. Sampai di rumah adiknya, rupa-rupanya adik dan adik iparnya sedang belajar Al-Quran bersama Khabab, hamba yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Umar ketuk pintu, lantas Khabab disorokkan. Bila Umar masuk, Umar tanya, apa benda yang aku dengar tadi? Fatimah kata, tak ada apa-apa. Umar kata, adakah itu yang dibawa oleh Muhammad? Kata Fatimah, ya. Umar minta, Fatimah tak kasih. Kamu najis, kamu kafir wahai Umar. Sampai ditampar adiknya dan adik iparnya sampai berdarah. Pelik Umar dengan adiknya, tak pernah melawan. Ni siap kata Umar najis lagi. Sedangkan bayi dalam buaian pun, kalau disebut sahaja nama Umar, boleh diam dari menangis bayi tu. Ini kan pula berani-berani cakap Umar ni najis. Pelik Umar, agama apa ni? Fatimah suruh Umar mandi dulu. Selepas mandi, Umar pun baca surah Toha. Allah ceritakan mengenai kisah Nabi Musa dan juga Fir'aun. Sampailah ayat ke-14, Umar yang baru pertama kali baca, dia faham dalam bahasa Arab, dalam bahasa dia sendiri. Umar yang suaranya garang, tiba-tiba jadi lembut bila baca ayat Al-Quran. Dia berkata, tunjukkan saya di mana rumah Muhammad. Khabab bawa Umar pergi berjumpa Nabi. Dari jauh, sahabat di Darul Arkam nampak Umar berjalan, lengkap berbaju perang, siap bawa pedang. Kelam kabut sahabat, ada yang berteriak, Khabab sudah ditawan. Umar ni mesti dia datang nak bunuh kita. Kita tahu sendiri, kisah Umar lepas masuk Islam, mana pernah takut. Mungkin hormon takut dia dah hilang kot. Kalau kena lawan 1000 orang pun, dia tetap tak ada perasaan takut. Ini pula penjaga Nabi yang hanya 40 orang di Darul Arkam ini. Umar ditahan Hamzah. Ditanya, mau ke mana kau? Kalau kau datang nak menyerang, kami terima tentangan kau. Tapi kalau kau datang nak bunuh Nabi Muhammad, kami bunuh kau dengan pedang kau sendiri. Nampak? Bila singa jumpa singa. Hamzah, Asadullah, Umar, Abu Hafs. Satu penghinaan bila dibunuh dengan pedang sendiri. Dan hanya Hamzah sahaja yang berani cakap begini depan Umar. Dan Umar pun jumpa Nabi, menyatakan keislamannya, kemudian bertakbir semua yang ada di Darul Arkam, sampai dikatakan suara takbir tu terdengar sampai di Mekah. Ada satu dialog lucu dan dahsyat. Selepas Umar baru tahu kebenaran Islam yang diajar Nabi, ketika itu juga dia berkata, kalau apa yang kau ajar ni benar, maka kita benar. Bererti orang Quraisy tu salah. Jom kita perang dengan mereka. Baru masuk Islam, dah nak perang. Punya berani Umar ni. Tapi apa Nabi kata, ini belum masanya. Lantas Umar ke rumah Abu Jahal, ketuk pintu rumah, terus cakap, aku dah beriman dengan Nabi Muhammad. Ini pun kerja gila. Kita tahu Abu Jahal bukan main dahsyat seksa orang Islam. Baiklah, tamat kisah Umar sang singa yang terjinak dengan ayat Al-Quran. Untuk kali ini
saya tak cerita mengenai ayat Al-Quran sendiri, surah Toha, tetapi lebih kepada bagaimana sepatutnya kita bila dengar ayat-ayat Al-Quran. Dua persoalan yang saya ingin bawa di sini. Yang pertama, jika Umar sang singa punya benci dengan Nabi, dengan Islam pun boleh jinak dengan ayat Al-Quran, kenapa tidak kita yang mungkin banding dengan taraf Umar hanyalah kijang, mungkin tikus je, malah dari lahir-lahir dari Islam. Kenapa tidak kita cair dan jinak bila baca ayat-ayat Al-Quran? Persoalan yang kedua, orang yang baru pertama kali baca Al-Quran boleh tersentuh hatinya. Bagaimana pula hati Nabi bila baca Al-Quran? Orang yang paling faham dengan Al-Quran adalah baginda. Benarlah Al-Quran itu mukjizat yang nak dirasa nikmatnya kena dengan kefahaman. Makin faham, makin nikmat. Nabi faham bagaimana Allah memujuknya dalam video saya sebelum ini, motivasi Nabi. Nabi sangat faham bagaimana bila Allah marah dengan orang-orang yang ingkar. Nabi faham bagaimana keindahan syurga, kedahsyatan neraka, semuanya melalui Al-Quran. Akhir kata, marilah kita berjinak-jinak belajar Al-Quran, baca, hafal, faham, tadabbur dan jadikan ia pedoman dalam hidup. Wallahu a'lam. Moga kita berjumpa lagi. Peringatan ikhlas, ini bukan video kuliah, bukan video tafsir, bukan sirah, tetapi hanya sembang Al-Quran. Jadi kita santai saja.